Okey, kita tengok ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, buku ini memang memberi kesan apa saya panggil? Kesan mendalam ke dalam hati saya. So, this is the book. This is the book in English. Fully in English. Translate in Malay saya belum jumpa lagi. Maksudnya program kita ni. Program kita is okay. It's up to you. It's up to you. In English or in bahasa Melayu, both can. Okay. Both can. It's okay. No problem. Tapi dalam masa kita apa? Yang penting tuan-tuan, kalau kita cakap bahasa Inggeris pun macam tak sampai sebab lisensi buku ni kita nak bagi sampai. Nak sampai ke hati tuan-tuan. Okay. So this book The Last Lecture. Tu kat depan tuan-tuan tu. The Last Lecture. Okay. Lesson in Living by Randy Pauch. How to pronounce Cikgu Dewi? Betul Randy Pauch. Ingat tuan-tuan takut ada yang The Last Lecture orang lain. Tapi buku ini tuan-tuan dan puan-puan ditulis pada tahun 2008. 2008 dan saya telah baca dulu dan saya dah baca banyak kali. Lepas tu kawan-kawan pun ada pinjam buku ini. Pinjam-pinjam hilang. Dia tak hantar balik. Betul juga kadang-kadang buku kalau kita bagi orang pinjam kita lupa. Lepas tu kita pun dah tak tahu siapa dia pinjam. Lepas tu bila nak baca balik pergi cari dah tak ada. Jadi tuan-tuan jangan pinjam kat saya tak bagi lagi dah. Dah banyak kali hilang. Saya tak bagi. Sebab nak cari payah tuan-tuan. Nak cari payah. Tuan-tuan tahu saya nak cari balik ni di kedai buku biasa tak ada. Tuan-tuan tahu saya jumpa kat mana ni? Dekat KLCC. Kinokuniya. Kat situ saya jumpa. Buku-buku saya yang hilang, contohnya yang ditulis oleh Pramodia Anantato, Bumi Manusia pun hilang, orang pinjam, tak hantar balik. Pergi cari kat sana jumpa. Okey so kita cari. So, saya ulas sikit buku ini tuan-tuan Bila kita baca dia, memang bahasa Inggeris dia kadang-kadang nak izin? Tak salah rekod, nanti lain. Tak payah rekod lah, dengar. Rekod ni nanti saya dah kekok. Kekok. You shouldn't have told him. Kalau tak beritahu, tak apa. Okey tuan-tuan cuba kita tengok gambar yang saya bagi tu. Ni dia tuan-tuan. Ini Randy. Isteri dia yang kat belakang tu J. Isteri ada J dan 3 anak dia. Dia adalah pensyarah profesor di sebuah universiti. Dia profesor dalam bidang apa saya tak ingat sebab saya dah baca lama ni. Profesor di sebuah universiti dan dia bagi lecture. Dan tiba-tiba setelah dia ada 3 anak ini, diberitahu oleh doktor bahawa dia mengidap kanser, pancreatic cancer. Yang masa yang masih ada pada beliau tinggal lagi 3 bulan, beberapa bulan saja nak hidup. Jadi tuan-tuan bayangkan pada umur kita dalam early 40 like this, and then suddenly kita diberitahu that we have cancer and masa yang tinggal beberapa bulan untuk hidup bersama anak-anak dan isteri. Jadi apa kita rasa dan apa dia nak buat. Sebab itu dia bagi nama The Last Lecture. Dan kalau tuan-tuan nak lihat dengan lebih mendalam tentang apa lecture yang dia bagi, tuan-tuan boleh tengok video YouTube. Cuba cari dalam YouTube The Last Lecture by Randy Pauch. Baik tuan-tuan. So the lesson apa yang kita dapat daripada buku ini, number one is dia beritahu kita bahawa bila dia diberitahu bahawa dia sakit saja, dia kena mental dia itu mesti kuat dan dia mesti buat sesuatu. So daripada situ dia keluarkan satu kenyataan dalam buku ini bahawa sebenarnya dia kata life is a simple life. Simple life. Maksud dia kehidupan kita ini adalah kehidupan yang so simple, sangat sederhana. Jangan terlalu berat-beratkan life kita. Dah tak sempat lagi you nak ambil tahu sangat tentang sesuatu perkara yang kadang-kadang membebankan kita. Dia bagi contoh. Dia kata satu hari, I tell you in Malay, saya rasa sangat lebih selesa. Boleh juga dalam bahasa Inggeris tapi tak berapa nak. Saya kekok sikit, takut tak sampai kat tuan-tuan. Okay, dia pergi ke satu supermarket. Saya pun pernah hadapi perkara yang sama. Kadang-kadang kita buat bayaran, tiba-tiba dia tercas lebih kita dekat kaunter itu. Mungkin barang kita beli itu dia tercas 2 kali contohnya.
yang melibatkan harga RM5, RM10 macam tu. Dan wife dia, J, beritahu, okey kita pergilah minta balik. Dia kata duit yang mereka tercah lebih tu. Randy kata apa tuan-tuan? Randy kata dengan masa yang kita ada, boleh tak kalau kita nak jangan membebankan kepala kita dengan sesuatu benda yang boleh menyakitkan hati kita. So tolong release perkara itu. Boleh saja kita pergi jumpa dengan dia punya superior dia. Nanti superior dia akan check balik dia punya sistem. Tapi itu semua mengambil masa. Dan semua itu kalau dia punya superior dia melayan kita dengan bagus. Kalau superior dia tak percaya kita dan berkata sesuatu yang tidak menyedapkan hati kita, jadi hati kita dah rosak, dah terfikir yang ni. Jadi buat apa kita nak buang masa kita dengan masa yang masih ada sedikit ini untuk kita layan benda begitu. Lebih baik kita kosongkan hati kita, biarlah RM5 itu pergi daripada hati kita menjadi luka selepas itu. Lebih kuat luka dia daripada luka kehilangan beberapa ringgit itu. Jadi dia kata kita tak payah pergi. Itu satu yang bila saya baca saya pun tersentak juga. Oh sampai macam tu. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang duit yang sikit itu dia menjadi satu yang memberi kesan besar kepada kita. So yang mana kita nak pilih? Kita nak hidup beberapa hari lagi. Takkan kita nak layan dengan itu? Dan kita semua ni tuan-tuan, kita pun tak tahu kita nak hidup berapa sebenarnya. Sebab itu berapa hari lagi. Sebab itu bila dia cerita ini, dia sebenarnya reflect kepada kita semua. Ni Haji Rosli, kita pun tak tahu Haji. Kan kawan kita yang dulu bersama kita Ustaz, sama-sama baca Quran, tiba-tiba suddenly dah tak ada. So sama, tapi yang ini bestnya dia dah tahu. Tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kita ni sebenarnya, kita pun tak tahu. Mungkin 3 bulan, mungkin 3 hari, kita pun tak tahu. Jadi hidup kita ni biarlah jangan mengganggu hati kita. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sesuatu yang bermakna. Jangan bubuh dalam hati kita perkara yang kecil-kecil. Itu satu. So life is a simple life. Okay. Maknanya itu yang pertama dia ambil. Dia bagi satu lagi contoh. Saya baca. Satu hari dia balik dari kerja. Dia balik daripada kerja. Dia tengok isteri dia macam tidak seperti biasa. Macam ada sesuatu isteri dia nak perkatakan kepada dia. Dia kata tunggu sekejap, dia nak pergi mandi dulu dan semua untuk bersihkan badan. Dan dia turun. Bila dia turun, isteri dia beritahu, ada sesuatu saya nak sampaikan kepada kamu. Okey, dia kata apa dia? Dia kata, I'm very sorry. I want to tell you something. Apa dia tuan-tuan agak isteri nak sampai kita bila kita balik kerja ni? Dia macam-macam. Kadang-kadang kita ni tak makan nasi daripada tengah hari balik nak makan nasi petang. Bila sampai kita ingat kita dapat makan nasi. Rupanya bila nak cedok nasi, Allah mak, isteri saya beritahu, lupa tekan bang. Dia tak tekan tu. Dah nak tunggu lagi perut aku dah lapar. Contoh macam tu. Tapi isteri dia tak beritahu tu. Isteri dia beritahu kata, dia sebenarnya aksiden kereta baru mereka tu berlanggar. Kalau kita lah tuan-tuan, isteri beritahu kereta dia langgar, dia tulis kat sini, dia kata, I want to tell you I hit one car with another car, okay. So dia kata apa? Dia kata dekat isteri, let you finish the dinner first. Tengok dulu kita habis dulu makan, jangan sebut lagi. Pasal kadang-kadang isteri kita tu, kadang-kadang dia langgar sikit kita punya marah tuan-tuan. Dan ada kes yang kita baca hari tu, anak dia ke siapa gores kereta dia, dia boleh pukul anak dia, mati kan budak tu kan? Yang ada kes hari tu, anak dia congreng kereta dia dengan duit shilling, tak silap saya. Saya dah baca. Oh, dia potong tangan anak dia, sorry. Dia ni, tangan anak dia. Saya dah baca tu. Jadi dia kata, cuba tuan-tuan tengok kan, jadi kereta tu, lepas tu dia kata tak apa, jom kita pergi tengok kereta. So dia ajak isteri dia pergi tengok kereta. Okay. Jadi isteri dia kata tak apa, tomorrow morning I promise I'll get estimate on the repair. Isteri dia kata dia nak pergi repair. Habis suami dia kata dia pergi tengok kereta. Oh, dented. Jadi dia tanya, adakah dengan dented ini kereta masih boleh bergerak or not? Dented ini kereta dia boleh bergerak atau tidak? Isteri kata why not, just dented sikit saja masih boleh bergerak. So dia terus tanya dengan hati dia, what is the purpose of using car? Tengok orang yang nak mati lagi beberapa bulan dia tanya soalan begitu. Automobil, apa fungsi automobil?
Apa fungsi automobil? Ni Ridwan Hassan. Automobil adalah untuk menggerakkan kita to transport us from A to B. From A to B, untuk menggerakkan kita. Jadi what is the purpose? The purpose itulah dia, untuk menggerak. Jadi dengan dented itu, boleh tak dia menggerakkan kita dari A ke B? Boleh, tak ada masalah. Jadi apa jadi satu isu yang besar? Sebenarnya tak ada isu. Jadi biarlah dented itu tak payah pergi repair dan kita hidup dengan ni. Tak payahlah kita sangat nak apa dengan masyarakat. Masyarakat kan dia suka tengok sempurna, cantik dan sebagainya. Tak payah. Kita tak sempat lagi nak layan masyarakat yang berpandangan begitu sebab kita dah tak ada masa. Sebenarnya bukan Randy saja yang tidak ada masa. Kita semua dah tak ada masa. Jadi jangan bubuh dalam hati perkara yang remeh-remeh. Bubuh dalam hati perkara yang besar daripada buku ini. So itu number 1. Number 2 is honesty. Honest. Honest apa dia? Honest ni jujur lah, kita jujur. So dia tulis sini, dia jujur lah. Memang dia kena jujur. Lagi beberapa hari nak mati dia cakap betul lah. Tak ada. And the third one is fairness. Keadilan. Fair. Okay. The importance of playing fair in all aspect of life. Fair dalam semua kehidupan kita. Dan number 4 is express love. Express love ini tuan-tuan, dia nak kena bagi tahu anak dia tentang rasa cinta dia kepada anak-anak dia. Dia kena beritahu. Kita orang Melayu ni kadang-kadang kita takut nak beritahu. Kita tak cakap macam kita orang tetua ayah kita, dia cakap kat kita ke? Tak tahulah kalau ayah Haji Karim cakap kat dia, I love you. Tapi kita yang kat kampung, jarang. Betul kan? Tapi sebenarnya kita kena express love. Kena beritahu anak kita, kita sayang dia. Sebab dia nak mewarisi kita yang akan datang. Supaya sayang yang kita beritahu dia tu, dia masih ingat kita walaupun selepas kita tiada. Itu buku ni beritahulah. Dan number 5 is to embrace the imperfection. Apa benda ni? Kita terima kekurangan. Terima kekurangan seadanya. Orang sebelah saya ni orang BI. Sedap dia translate. Terima kekurangan. Kadang-kadang AI translate tak apa-apa. Betul. Apa dia hari tu ni dia translate apa? Headhunter. Headhunter, syarikat dia mesti buat headhunter. Kita baca tentang bisnes kan, headhunter. Dia tulis itu memburu kepala. Aduh. Entah apa-apa yang kita nak kena betulkan dia. Tapi kita kena tahu dia punya terms dalam bahasa kita dengan bahasa yang kita pakai lah. Jadi kita kena terima kekurangan lah. Kadang-kadang kita tak semua perkara boleh diperbaiki kekurangannya. Tak boleh diperbaiki. Jadi kita terpaksa ambil kekurangan itu untuk menjadi satu kenyataan lah kepada kita. Kenyataan. Contohnya bila sakit kan. Bila sakit tu kita dah tak boleh nak buat apa. Jadi kita kena terimalah sakit kita itu. Baik. So saya nak share itu. Jadi saya minta tuan-tuan bacalah buku ini. Bila kita baca buku ini, kita boleh tengok kehidupan kita yang macam mana. Sebab penceritaan dia sangat simple. Bahasa dia is very apa kita panggil? Very straightforward. Very simple. Simple word. Pandai aku tambah. Lebih kurang macam tu. Simple word jadi baca. Cikgu Dewi dah baca belum buku ni? Pergi baca lepas ni tapi saya tak bagi pinjam. Saya beli semula selepas buku saya tu hilang. Okey tuan-tuan, itu sikit tentang resensi buku setiap hari Jumaat. So selepas ini Cikgu Karim. Cikgu Karim nak baca buku apa Cikgu Karim? Dah siap dah? Okey. So number 2 tuan-tuan. Setiap kita balik semula kepada pengarah lah. Ini untuk kalau saya ingat minggu depan saya nak resensi buku ini tapi Haji Karim punya turn tak apa saya baca saja. Buku yang nombor 2 saya hantar kat ustaz itu. Buku ini tuan-tuan kena beli semua orang. Kalau tak faham tanya saya buku ini The Doctor Heart Cure. Okay, The Doctor Heart Cure. Kalau boleh semua orang baca sebab dia menggunakan istilah-istilah simple medication term dan boleh difahami oleh semua kita. Kadang-kadang kita salah dari segi vitamin yang kita ambil, exercise yang kita ambil, kadang-kadang tak tepat.
Kadang-kadang kita malas nak tanya doktor kita, kita main beli sendiri vitamins, minerals dari farmasi dan kadang-kadang kita pergi buat exercise tanpa nasihat dulu daripada doktor kita. Jadi dia banyak nasihat dia bagi dalam ni dan kadang-kadang yang kita ragu-ragu tu kita kena pergi jumpa doktor kita. Saya terpaksa ambil benda ni sebab kita semua yang berada di jabatan ini sudah tentu umur dia melebihi 30. Tak tahulah kalau Cik Yusof Latif tak sampai 30 lagi. Yusof atau ni Zul Hijri belum sampai 30. Tapi selalunya yang berada di jabatan ini dia dah 30 ke atas. Haji Rosli dan Rosli. Dua-dua ni kalau tak sampai lagi 30, letih. Okey, maksud dia bila kita dah sampai 30, kita kena lihat kesihatan kita dari segi fungsi badan kita. Dan apa minerals, vitamin yang dia nak kena ambil. Contohnya dia beritahu di sini tentang coenzyme Q10. Pernah tak tuan-tuan dengar tentang coenzyme Q10? Ustaz dah dengar, betul, bagus. Ridwan Yap pernah dengar tak coenzyme Q10? Tak pernah dengar sebab katanya orang yang mengalami heart problem dan ataupun lelaki yang berumur lebih 30 tahun, dia kena tahu tentang coenzyme Q10. Cuba tuan-tuan boleh search dalam ni AI atau apa, dia akan cerita tentang coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ini adalah sejenis enzim yang ada dalam, yang sepatutnya ada dalam badan kita, sepatutnya boleh disintesis oleh badan kita, dan tetapi bila umur kita melebihi 30, sintesis of coenzyme Q10 ini akan menjadi berkurangan. Jadi kata dia kalau umur kita lebih 30, kita patut ambil 30 mg of coenzyme Q10 per day. Tapi ini kena beritahu doktor kita. Kata kita nak ambil sebab di klinik-klinik dia tak ada jual. Di farmasi ada. Dan kalau kita umur kita dah dekat-dekat nak sampai 60, dos kita adalah 60 mg. Dan siapa yang ada high blood pressure, heart disease, Ridwan Yap, gingivitis. Gingivitis tu apa dia? And then dia ada memory loss. Memory loss and loss Loss. Memory loss. Memory loss ni apa dia? Dia cepat lupa. Kadang-kadang daripada bilik master bedroom nak pergi ke dapur peti sejuk. Sampai kat peti sejuk dah lupa nak ambil apa. Haji Karim. Misal saya tu dia sampai peti sejuk dia berdiri lama kat situ. Tanya dia apa dia? Dah lupa lah tadi nak ambil apa. Tengok tu. Lupa. Dia boleh sampai ke situ tuan-tuan bila kita meningkat umur. Okay. And then kata dia lagi vegetarian. Siapa yang vegetarian? And then you have to increase your coenzyme Q10 100 mg a day. Contoh. Okay. Baik. So dia kata di sini, if you take cholesterol lowering such as statin drug. Siapa yang ambil ubat kolesterol seperti statin drug. Statin drug tu simvastatin, yang nama statin kat belakang tu. Kalau ambil, orang yang ambil statin drug katanya dia kena ambil 100 mg coenzyme Q10 a day. Tapi kena dapat dulu kebenaran kepada doktor kita. Sebab dia kata bila kita ambil this drug can block the body production of coenzyme Q10. Jadi kena monitor lah kalau kita ambil coenzyme Q10, kena doktor monitor sebab coenzyme Q10 is the fat soluble vitamin, fat soluble. So vitamin can be divided into two groups. Number one, fat soluble, and number two, water soluble. Kalau fat soluble mean this vitamin only soluble in fat. Kalau fat soluble. Kalau water soluble means this vitamin dilute or dilute in the water soluble. The water soluble vitamin should be no problem because we can urinate. Dia boleh keluar dalam air kencing kita. Tapi kalau fat soluble, jangan ambil banyak sebab dia boleh jadi toxic dalam darah kita. Sebab tu kita kena monitor. Sebab tu kita tengok 100 mg sahaja
yang boleh diambil kalau kita teruk. Jantung kita pernah operation dan sebagainya. Itu coenzyme Q10 yang diceritakan dalam buku ini. Jadi tuan-tuan boleh beli buku ini, The Doctor's Heart Cure, dan saya masih bacalah, masih rujuk sebab dia cerita banyak lagi tentang exercise. Rupanya untuk heart, untuk jantung kita berfungsi dengan baik, exercise yang dianjurkan seperti jogging, seperti apa lagi? Swimming, cycling untuk jantung, kata dia cukup 10 minit. Cukup 10 minit. Dan kita tak boleh pandai-pandai aku kuat nak pergi lebih-lebihkan dia. Sebab tuan-tuan tengok kadang-kadang jantung kita tu tak boleh cope. Dia tengok umur kita. Kalau umur muda macam Ustaz Razak mungkin boleh pergi 20-30 minit. Tapi dah tua-tua ni kan tak boleh. Tapi dia kata 10 minit dah memadai untuk kesihatan jantung yang baik. Dan dia dua. Satu dia akan menguatkan jantung. Satu dia akan memastikan masa relax itu badan kita masih boleh tampung kalau kita selalu menjalankan aktiviti-aktiviti yang baik untuk jantung ini. Okay, so itu sedikit perkongsian dengan tuan-tuan berkenaan dengan kita punya kehidupan. Kita kena jaga kesihatan kita sebab kita berkhidmat untuk ramai orang di luar sana. Jadi oleh sebab itu kita kena sihat. Sihat dari segi fizikal, sihat dari segi mental. Okay, so saya rasa sekadar itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.